So nama saya Irwan Junaidi. Saya sebenarnya bukan filmmaker atau animator lah. Masa dekat universiti dulu saya belajar seniman architecture. Tapi bila saya dalam final year, ada kawan yang ajak saya balik Malaysia to start a company, satu syarikat games development. So kami berenam buat games lah untuk a few years. Dan a few years after that, saya pun nak try benda baru. Saya dengan kawan saya start another company, syarikat baru, nama dia R&D Studio. Dan sekarang kami buat filem pendek, cerita untuk televisyen, untuk klien-klien, untuk broadcaster, dan sampai sekarang lah itu yang kami buat lah. Projek Batik Girl ni sebenarnya bermula di Bologna di Itali. Selepas itu saya dan rakan my writing partner lah, Heidi, kami di Children's Book Fair, Illustrated Children's Book Fair, maknanya pesta buku yang terbesar di dunia for children's book lah. Kami di Pavilion Kota Buku. Kota Buku ni memang syarikat agensi kerajaan yang jaga publishing lah kan. So ada Mat Saleh couple ni, agak tua lah, about 70-an itu umur diorang tengok ada meja dekat Pavilion Kota Buku, and di atas meja tu beralaskan kain batik. And couple ni 10 minit dia borak-borak, kita orang tak tahulah apa dia borak, tapi bila kita orang dalam kita orang dah imagine ada benda-benda jalan dekat kain batik tu. Itu tercetusnya idea Batik Girl lah. Macam mana dalam filem pendek kami, batik, ada dunia batik yang ada karakter yang bergerak dalam dunia batik. Dan lepas 10 minit, couple tu actually dia tanya orang Kota Buku nak beli kain batik tu. And kami pun, kenapa nak beli kain batik? Ada banyak buku cantik-cantik semua kat sini kan. Tu start pada itulah kita personally lah, saya start macam appreciate sikit lah macam culture kita, art kita. And agak sedih jugalah kita kena keluar negara baru kita appreciate apa yang kita ada. Kesenian ni dia kena start dengan kita lah. Kita apa-apa pun kita start dengan diri kita sendiri. And kalau ramai dah ada kesedaran tu, dan masyarakat pun akan sedar lah. So sebagai seorang yang bergiat dalam industri kreatif ni, memang saya guna konsep yang yang ada kena-mengena dengan culture kita, arts kita dalam filem-filem pendek saya lah. So dalam Batik Girl ni guna batik, tapi karakter dia budak perempuan. Dalam idea kami dia umur 10 tahun. Sebab masa tu anak saya pun around that age juga. Anak Heidi pun around that age. And kita orang imagine kalau kita orang tak ada, siapa jaga anak kita orang. So that was the idea of the film yang dalam Batik Girl, Mas, budak yang budak kecil tu, dia hilang parents dia pass away lah. Ada we didn't say dalam cerita tu, tapi pass away, tapi dia dijaga, nenek dia jaga dia lepas tu. So it came from a personal space jugalah for us, but we had a little girl in the family lah. Satu naskah. Okay. So masa kita dapat idea tu di Bologna, and then bila balik Malaysia, kami dah start lah tulis cerita tu, tapi tak final lagi lah, tak perfect lagi lah kan. And at the same time, MDEC ada masa tu ada bagi grant untuk buat filem pendek animasi, dan kami apply lah untuk grant tu. And kami berjaya dapat grant tu. So sekarang dah ada duit. Untuk for Batik Girl 75,000 grant tu. And masa tu kami start
talking to animation company lah. So we had friends, kawan-kawan, so we decided to work dengan satu company nama dia 2D Dude Studio. Kawan kami nama Ila dengan Amin di 2D Dude Studio. So diorang buat animasi karakter untuk Batik Girl. Untuk design dan look dunia batik tu kami buat dalam studio kami. Kami ada artis, a few artis, tapi the lead artist Atikah. She did all the design for dunia batik, and we have another artist nama dia McLee Lun. Lun did all the real world punya, macam dia model rumah kampung, semua yang painting macam dunia yang real dia buat, and dunia batik Atikah buat. Artis total dia ada, semua total ada 4 orang, and then animator ada lebih kurang 8 hingga 10 orang lah. Feel music. Okay, sebab Batik Girl ni non-dialog ni maknanya tak ada tak ada siapa cakap lah kan. So yang menjadi yang drive the cerita tu will be the music and the visuals lah. So we had to look for orang yang boleh buat music yang boleh ada feel lah, cakap biasanya kan. And we talked to a few people, and what we wanted juga is traditional instruments. So kita nak gamelan, kita nak instrumen yang ada part yang modern, ada part yang guna traditional punya instrumen. So kita ada berhubung dengan pihak UiTM, Faculty Music UiTM, and we had talk lah dengan the composers there, the lecturers there, and they had ideas, and we like their ideas, and kita orang decide kita bekerjasama dengan diorang lah. And macam mana dalam animasi, kita kena siapkan animasi dulu, baru music masuk. So bila animasi tu dah siap, tak 100% siap, tapi dah maybe 70% siap, kita pass dekat composer kat UiTM, and composer tu akan buat music, dia compose music ikut macam part sedih dia buat music sedih, part yang macam excited sikit dia akan buat music yang rancak lagi kan. So memang kolaborasi tu memang penuh lah dengan komposer daripada UiTM. Ada 4 orang komposer dari UiTM. Batik Girl ni filem animasi pendek pertama kami bagi syarikat R&D Studio lah. Ia juga filem pertama yang saya direct. Sebelum ni saya produce saja, saya producer, tapi sebab cerita ni personal, saya buat keputusan untuk direct sendirilah. So sebab saya tak pernah direct, saya bukan daripada saya bukan animator, saya bukan filmmaker. Saya kena study lah macam mana bahasa filem, macam mana shot, semua tu. So personally memang itu susah lah nak belajar balik lah daripada zero kan, daripada kosong kita kena belajar semua. So tapi nasib baik lah sekarang ni zaman information senang dapat lah, kat YouTube ada, video ada, itu borak-borak dengan orang tu, dah confidence sikit baru kita start lah filem. Okay, dia filem yang exactly macam tu tak ada, sebab tak ada filem yang masuk. Dia banyak filem dia masuk dunia fantasi. Macam Alice in Wonderland, dia masuk dunia fantasi, daripada dunia biasa masuk dunia fantasi. Tapi look dunia fantasi tu selalunya macam western punya lah, barat punya fantasi kan. Tapi kita tak ada yang kita sendiri punya dunia fantasi, especially yang based on batik ke. So nak buat dunia batik tu memang agak lama jugalah. Banyak design yang artis kami buat. Saya rasa berbulan-bulan jugalah nak dapat design yang kita orang puati. Sebab kita tengok batik, tapi batik kalau kita nak translate sebiji-sebiji susah. So kita kena buat batik
tapi dia ada grounding dia dalam reality. Maknanya pokok ada, daun ada, so that bila kita tengok kita faham ini dunia, tapi dunia batik. Okay. So Batik Girl ni lebih kurang setahun dia pergi festival saja sebelum kami letak kat YouTube. So setahun tu Batik Girl alhamdulillah dia masuk 28 festival antarabangsa. Banyak. So yang the first macam intro tadi you dah tampal semua melibatkan 28 ya. 28 festival antarabangsa. So ada banyak-banyak festival tu mungkin ada anugerah ataupun ada. Kami ada dapat anugerah di Chile, di US, di Jepun. So ada kategori dia? Best animation, Wow. audience favourite. So dia peringkat dunia seluruh dunia ke ataupun yang terlibat? Dia dunia, tapi of course ada festival yang besar, ada festival yang sederhana, ada festival yang kecil. So Batik Girl ni belum masuk festival yang terbesar di dunia lah. Kita dengan negara-negara. Tapi macam kalau selalunya bila masuk festival ni semua projek datang dari seluruh dunia. Macam setengah festival 3,000 projek submission, dia pilih 20 contohnya kan. So memang kita kena lawan dengan projek-projek seluruh dunia lah, dari merata dunia lah. Yang tak ada dialog. Dia selalunya cerita yang popular ni dia dari series television lah. Dia punya target audience banyak budak-budak kan, umur 5 tahun sampai 12 tahun. Itu dia punya target market lah. Tapi bila kami buat Batik Girl ni sebagai filem pendek. So filem pendek ni dia selalunya dia bukan dia sentuh topik-topik yang selalunya agak serius lah. Dalam Batik Girl ni grief, sedih, perasaan sedih bila budak tu dia hilang dia punya parents kan. So the target audience is different sikit lah for short film. Tapi macam mana Batik Girl dapat dia tak adalah viral macam yang kita faham viral cerita-cerita macam Upin Ipin, Boy Ejen Ali semua tu kan. Dia bila kami tunjuk di YouTube channel kami, dia dapat banyak juga sambutan sebab orang share jugalah. Sebab masa tu even masa tu Timbalan Perdana Menteri masa tu Dr. Wan Zizah pun dia ada tweet pasal Batik Girl. So dia dah pergi festival 1 tahun, dah menang award semua, and then bila kita release ramai juga orang tahulah pasal Batik Girl. Maybe tak sepopular yang cerita-cerita lain, tapi more yang orang yang lebih tua sikit, adults kan, yang itu they will know lah. Tourism Malaysia tweeted about Batik Girl semua Tapi saya rasa yang sambutan yang Batik Girl dapat sebab kami ada lebih komen daripada lebih 100 negara seluruh dunia di YouTube kami. And ada satu komen yang paling personal lah. Saya rasa kan ada komen daripada this saya tak tahu dia budak ke adult ke, daripada Egypt. Dia cakap dia tak pernah tengok hijabis dalam short film before, nampak macam normal people, and Batik Girl inspire dia untuk buat filem sendiri. So memang efek dia bagi saya lah, orang yang kita tak kenal di negara lain pun tengok and dapat efek daripada Batik Girl. So memang itu yang tak expected, memang kami tak sangkakan. Tapi lepas tu satu tim pun memang seronok and buatkan kita nak cerita lagi, buat lagi cerita pendek untuk bukan saja untuk Malaysia tapi untuk seluruh dunia lah. Dia the beauty of yang non-dialog lah, yang tak ada dialog, filem pendek yang tak ada dialog ni, dia boleh difaham oleh satu dunia. Filem kami di benua, di semua benua kecuali Afrika. North America kami ada
7-8 festival, and then South America ada, Asia ada, kat Europe ada. So memang dia lagi senang travel lah ke festival, and berbagai bangsa, berbagai culture semua boleh faham. And bila tengok something yang original macam dunia batik tu, diorang teruja lah, diorang tengok tak pernah tengok benda macam ni. So memang itu jadi macam personal mission lah untuk tunjuk kita punya arts, kita punya culture to the world lah through our short films. Apa nama ni, organizer KL Weekend, saudara Joe, dia ada contact kami lah, nak apa ni, memang bila dia contact pun kami excited lah, sebab Batik Girl ni actually dah 3 tahun dah siap and nak tunjuk pada event KL Weekend kan. So kami okay on, and apa ni, terima kasih kepada organisers, kepada Joe, kepada Cendana tu pilih filem kami lah, Batik Girl, dan juga lagi satu filem kami, The Dalang Still, untuk ditunjukkan di KL Weekend di KL Rex, and apa ni, pada hari Sabtu dan hari ini juga. And apa ni, and sambutan dia amat menggalakkan lah, ramai orang datang, and lepas screening tu memang Q&A ada, and Q&A tu memang kami suka lah bila boleh share filem kami. And dah lah apa ni, kita ni sekarang baru nak recover COVID semua kan, itu dapat jumpa orang, dapat jumpa apa ni, orang boleh datang, boleh enjoy Kuala Lumpur sebagai bandaraya semua. So memang it's a really excellent festival, and memang hopefully we can continue lagi lah. Okay, Batik Girl boleh ditayangkan di KL Weekend, di KL Rex. Tapi kalau tak berkesempatan untuk pergi ke KL Rex, boleh pergi ke laman YouTube kami. Boleh Google je Batik Girl short film, dan dia akan dihalakan kepada YouTube channel kami lah. Di YouTube channel kami boleh tengok Batik Girl, and tinggalkan komen, and like and share, and ada filem kami juga lain kami pun di sana juga. So terima kasih sebab ramai orang yang support kami. Dah 3 tahun pun ramai yang still datang, masih ingat lagi Batik Girl, and memang kami akan teruskanlah perjuangan ni untuk mentabakkan seni, culture kita di pesada dunia lah. Terima kasih.